Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi atas kurniaan dan nikmatnya. Kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini dalam sebuah majlis ilmu yang kita kenali sebagai Usrah Alumni Meeting. Malam ni kita akan dengar sebuah penyampaian yang bertajuk hiburan anak muda yang dikira cukup menarik dan penting untuk kita semua ambil perhatian. Tajuk ini akan disampaikan oleh seorang yang tidak kurang hebatnya. Beliau merupakan bekas Presiden Badan Perwakilan Pelajar Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Ilmuwan sesi 2019-2020. Beliau juga merupakan alumni meeting batch SPM batch 2020. Saya perkenalkan Saudara Muhammad Zulkhairi bin Hazir. Dengan segala hormatnya, Ana mempersilakan beliau untuk meneruskan penyampaian beliau. Saya share screen. Dah nampak ke? Nampak. Alright. Alhamdulillah. Okay, satu. Okay, semoga kita punya ni berjalan lancar lah. Okay, saya mulakan Okay, saya ni suka berpantun. Jadi saya nak mulakan saya punya perkongsian ni. Ni bukan ceramah, ni bukan tazkirah. Ni perkongsian. Sekadar apa yang saya ada, saya kongsikan. Okay. Okay. Pantun dia berbunyi macam ni. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum kepada semua hadirin yang dapat join malam ni. Okay. Yang dihormati barisan guru-guru, muallim-muallimah serta yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Okay. Okay, pada malam ni apa yang saya kongsikan dan apa yang ada dalam slide saya sekarang adalah mengenai pengenalan apa yang saya nak sampaikan, apa yang saya nak ceritakan, apa yang saya nak kongsikan. Yang pertama ialah pengenalan apa yang hiburan anak muda. Yang kedua ialah pandangan daripada sudut Islam, ada cerita-cerita pasal Islam mengenai hiburan. Yang ketiga ialah pandangan daripada sudut sains, sedikit
kaji kes pun saya masukkan dalam bab ketiga. Dan yang keempat ialah kelebihan dan kekurangan kelebihan dan kekurangan yang keempat. Dan yang kelima penyelesaian. Okey. Sekejap ya. Okey. Kita pergi ke yang pertama. Yang pertama tajuk yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey. Okey. Pengenalan apa itu hiburan? Secara umumnya semua tahu hiburan tu apa, sekadar ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Mungkin sekadar buat je, tak tahu pun makna sebenar dia. Okey, jadi saya akan kongsikan apa itu hiburan. Okey, hiburan pada umumnya hiburan ni adalah fitrah semula jadi yang ada dalam kehidupan manusia. Okey, seringkali manusia ni mencari hiburan ni untuk menenangkan perasaan, menenangkan jiwa yang sedang berada dalam gundah gulana, berada dalam keadaan kecewa. Okey. Sebagai manusia juga, dijadikan hiburan ni untuk menjadi medium untuk menyerlahkan bakat, kreativiti dan emosi diorang. Mungkin dalam menyertai pertandingan berkuda hingga ke peringkat international, menyerlahkan bakat dia dalam aktiviti hiburan. Mungkin untuk yang tak lari pada zaman sekarang ialah e-sport. Main mewakili negeri, mewakili Malaysia, itu antara contoh dia. Hiburan ni juga ialah hiburan ni mengandungi keindahan seni, keunikan budaya dan serta kehalusan bahasa yang mampu menenteramkan jiwa dan mengundang kegembiraan. Itu secara umumnya. Okey. Menurut kalau pengenalan hiburan melalui Islam, hiburan ni adalah satu yang dilakukan untuk mendidik jiwa, menghasilkan ketenangan, sanubari, untuk melahirkan kegembiraan dan keseronokan dalam berhibur. Okey, kita perlu sebagai seorang Islam, kita tak boleh lari daripada memegang hukum, memegang panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Okey. Jadi kita perlu memastikan dan memilih hiburan yang berlandaskan syariat yang menjamin kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Okey. Senang cerita, hiburan ini ialah apa-apa perkara, apa-apa perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan suka, gembira, seronok dan tenang dalam diri kita. Okey. Itu pengenalan berkenaan hiburan. Kita seterusnya pula, selepas hiburan, kita ada anak muda. Apa itu anak muda? Kategori berapa anak muda? Apakah ciri-ciri anak muda? Okey. Seperti sedia maklum yang mana kita tahu, muda sama masuk dengan belia dan remaja. Okey. Kanak-kanak berbeza, dewasa berbeza. Kat tengah-tengah ni ialah muda, belia dan remaja. Okey. Jadi kita nak kenal, nak tahu apa dia, yang mana kategori dia, kat mana, adakah kita berada dalam kategori remaja ni. Okey. Remaja ialah golongan yang menuju ke arah kematangan.
menuju ke arah kedewasaan. Dia belum dewasa tapi menuju ke sana. Okey. Menurut WHO, lingkungan yang ditetapkan untuk remaja adalah lingkungan umur 12 hingga ke 25 tahun ataupun yang belum berkahwin. Okey. Zaman sekarang kalau umur 30 pun ada je yang tak berkahwin. Jadi sekiranya dia tak berkahwin dan duduk bersama ibu bapa dia kat rumah, itu pun dikira remaja lagi. Okey. Okey, apa ni, seterusnya kita cakap sikit pasal berkahwin. Kita, kalau dalam kerajaan Malaysia, dia tetapkan minimum umur tu untuk berkahwin umur 16 untuk perempuan, 18 untuk lelaki. Tapi Islam tidak melarang untuk berkahwin pada usia yang muda. Okey, kita masuk sedikit berkenaan dengan perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sedia mana kita tahu, Aisyah pada ketika itu sangatlah muda. Jadi apa yang, kenapa boleh Aisyah dengan Nabi ni kahwin sedangkan Aisyah tu masih kecil? Okey. Menurut para fuqaha, dia berpendapat Rasulullah berkahwin dengan Aisyah ni ialah merupakan antara ciri khususiyah, iaitu ciri khusus yang ada hanya pada Nabi SAW. Okey. Untuk tambahan info lagi, saya akan cerita juga bila dia orang kahwin. Okey. Untuk Imam Ibn Katsir, dia beritahu, dia tulis dalam kitab, bila dia orang kahwin ialah pada 3 tahun selepas kematian isteri yang pertama, iaitu Siti Khadijah. Okey, kalau nak cari kat mana, boleh tengok dekat Al-Bidayah wal Al-Nihayah, juzuk 3, muka surat 161. Okey, apa yang Imam Ibn Katsir tadi tulis lah. Okey, waktu tu berkahwin umur, waktu berkahwin tu, Aisyah umur 6 tahun baru kahwin. Tapi hidup bersama dengan Nabi pada umur 9 tahun. Ya ke, betul ke? Ini ada pendapat. Jadi yang pendapat saya ambil ni daripada riwayat Bukhari 4840 dan Muslim 1422. Okey, boleh tengok, boleh semak. Jadi perkahwinan seperti mana saya cakap tadi, perkahwinan dalam Islam sahaja jika, tapi mengikut berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah lah. Okey, mengikut, kalau saya baca tu, dia kena ikut ibu bapa, kena ikut apa kepentingan dia tu. Okey, seterusnya senang cerita, lingkungan yang umur 12 hingga 25 tahun dan tak berkahwin lagi. Jadi kitalah anak muda, kitalah remaja, kitalah belia sekarang ni. Okey, alam remaja ni juga dikatakan alam yang rapuh. Yang mana pada peringkat ini mereka terdedah dengan pelbagai pengaruh serta tekanan luar, yang mana kebanyakannya menjerumus kepada perkara-perkara yang negatif. Okey, itu habis pasal pengenalan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah pandangan dari sudut Islam. Apa yang ada dalam bab 2 ni? Bab 2 ni, slide tajuk kedua ni adalah sedikit mengandungi kisah, sejarah dan sebagainya lah. Okey, kita terus ke ini dia punya punca. Okey, sebelum kita baca ni, ada satu hadis ni, dia ada cerita dia dulu. Okey, kisah Hanzalah ni. Yang mana kita tahu Hanzalah ni ialah
sahabat Nabi lah. Okey, pada satu ketika Hanzalah ni dia rasa gelisah, bukan macam, dia memang gelisah time tu. Dia seakan-akan macam dia rasa waktu gelisah tu dia rasa macam dia ni bersifat dengan orang seperti orang munafik. Melakukan ibadah dalam satu masa dan berhibur dalam satu masa. Tapi apa yang Hanzalah buat bukanlah perkara ataupun bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Hanzalah tu ialah perkara-perkara yang menjatuhkan hukum haram. Okey. Pada waktu tu Nabi pun bersabda yang bermaksud, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan dan ada masa untuk beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah SWT, para malaikat akan bersalaman denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Sahih Muslim 2750. Boleh semak? Okey. Okey, dalam Islam ni, Islam pun membenarkan berhibur, tapi menetapkan panduan landasan yang mengikut apa yang Al-Quran, hadis tetapkan. Okey, ada hiburan, beberapa hiburan yang dilakukan yang Nabi buat. Okey. Seperti mana yang terpapar pada slide saya sekarang ni, hiburan pada zaman Nabi. Kita cerita pasal zaman Nabi. Takkan tak ada hiburan sana kan? Okey, jadi kita cerita. Okey. Ada beberapa jenis permainan dan seni hiburan yang disyariatkan oleh Rasulullah untuk kaum muslimin untuk memberi rasa gembira, untuk menghiburkan mereka. Dalam hiburan ni sendiri dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajipan seperti berjihad. Di mana yang sebelah kiri ni ialah gambar berkuda. Okey. Hiburan-hiburan di zaman Nabi kebanyakannya adalah bentuk latihan yang mendidik mereka untuk menjadi manusia yang berjiwa kuat dan mempersiapkan mereka untuk menuju ke medan jihad. Medan jihad fisabilillah. Okey. Kita masuk gambar yang pertama berkenaan berkuda. Poin kecil bawah dia tu salah satu olahraga yang mengundang unsur kebaikan jika dilakukan. Mengundang, okey. Bukan mengandung. Okey, seterusnya cakap pasal kuda. Okey, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ni berbunyi ataupun maksud dia ialah lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Jadi kita nak ambil point kat sini ialah tunggangilah kuda. Okey. Umar Umar pula bagi cakap, ajarlah anak-anakmu berenang dan memanah dan perintahkanlah mereka supaya melompat di atas punggung kuda. Okey, maknanya kita tunggangi kuda. Lepas tu dalam masa disambung lagi, sesungguhnya Rasulullah pernah mengadakan pacuan kuda dan memberikan hadiah kepada pemenang dia. Rasulullah anjur satu pertandingan, siapa menang, Rasulullah bagi hadiah. Okey. Riwayat ini ialah riwayat daripada Ahmad. Okey. Berdasarkan daripada hadis tadi, Rasulullah semua tu pertandingan tu untuk dorongan Nabi terhadap masalah berkuda, untuk menjadi satu latihan dalam masa yang sama bagi hadiah untuk yang pemenang. Okey. Okey, itu dia punya kebenaran. Okey, boleh. Kan nak berkuda. Tapi baginda juga bersabda yang bermaksud kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, kuda Allah. Yang kedua, kuda manusia. Yang ketiga ialah kuda syaitan. Okey,
Adapun kuda Allah ini ialah kuda yang disediakan untuk berperang di jalan Allah. Maka makanannya, kotorannya, kencingnya, apa-apa sahaja yang mempunyai beberapa kebaikan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kuda syaitan. Kuda syaitan ni ialah kuda yang dibuat pakai atau digunakan untuk berjudi, dibuat pertaruhan. Ini yang tak boleh. Okey. Yang ketiga ialah kuda manusia. Kuda manusia ni ialah kuda yang diikat oleh manusia dan mengharapkan hasil daripada kuda tu. Okey, untuk bekerja, pergi mana-mana, untuk bekerja untuk mendatangkan hasil sebagai usaha untuk memenuhi keperluannya. Hadis ni ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, itu berkenaan hadis-hadis berkenaan dengan berkuda. Seterusnya, berkuda ni ada kebaikan dia. Saya akan kongsikan juga kebaikan berkuda. Okey, berkuda ni dia mengajar kita untuk hormat, memahami dan bersama untuk mencapai tujuan. Susah untuk orang yang baru belajar untuk nak kenal kuda, tak semestinya dia terus pandai. Okey. Kuda ni juga adalah seekor haiwan yang kita tahu kekuatan jasmani dia memang melampaui seorang manusia. Okey, tapi manusia pula, walaupun kekuatan jasmani kita ni tak sekuat kuda, tapi kita dikurniakan akal yang saling bekerjasama untuk mencapai objektif. Okey, itu beza. Okey, berkuda ni juga ialah terapi yang baik untuk rohani dan jasmani. Okey, kalau berdasarkan apa yang saya cerita tadi, ada bagi tahu boleh berkuda. Tapi Islam telah menetapkan landasan ataupun batas untuk tak boleh melampaui dia. Contoh macam tadi ialah kuda syaitan tadi. Tak boleh sampai nak berkuda, nak bertaruh sebagainya. Okey. Seterusnya ialah yang mana dekat gambar sebelah kanan ni ialah bergusti. Okey. Poin bawah tu Nabi melawan peninju terkenal. Okey. Apa cerita di sebalik peninju terkenal tu? Siapa peninju terkenal tu? Okey. Bergusti ni. Okey. Okey. Bergusti. Rasulullah pernah bergusti dengan seorang lelaki terkenal yang memang terkenal dengan kekuatan dia. Nama dia ialah Ruqanah. Okey. Dan permainan ini dilakukan beberapa kali. Riwayat Abu Daud. Okey. Sekejap Right. Tak ada apa sekejap Okey. Ruqanah nama dia. Okey. Riwayat Abu Daud. Okey. Okey, seterusnya masa tu orang peninju ni adalah peninju yang terkenal waktu tu. Dia terkenal, lepas tu Nabi pun pergilah try lah. Nabi menang kali pertama. Lepas tu dia ajak lagi Nabi lawan kan. Lepas tu Nabi menang. Lepas tu kali ketiga ajak lawan. Lepas tu Nabi kata tak apalah, kau ambil lah kemenangan ni. Macam tu. Itu antara cerita berkenaan dengan Nabi bertinju, bergusti dengan Ruqanah ni. Okey. Slide seterusnya. Okey. Berenang dan memanah. Okey. Kita pergi dekat berenang dulu. Okey. Okey, berenang ni
saya cerita pasal kebaikan dia. Okey, terus berenang ni ialah mengajar kita untuk berada dalam keadaan yang bukan dalam environment kita, bukan dalam persekitaran kita sebagai manusia. Kita duduk kat atas darat, tapi bila kita masuk air, kita kena merasai ataupun menghadapi persekitaran yang baru. Okey. Selain itu, dari segi membina jasmani, berenang ni dapat meningkatkan otot dan menambah stamina kita. Okey. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang melakukan aktiviti renang ni, perkembangan otak dia, perkembangan fiziki dia lebih cepat. Okey, bila diorang guna gunting, bila mereka nak gunting kertas tu lebih cekap, bila nak mewarna tu lebih cantik, bila lukis gambar tu lebih kemas. Itu yang kebaikan. Itu untuk kanak-kanak, apatah lagi kita kan. Jadi kita bolehlah amalkan antara-antaranya kita berhibur dengan cara berenang. Okay. Dan yang keempat, yang belah kanan pula, kita ada memanah. Poin kecil dia, memanah ialah persiapan antara persiapan berperang. Okey, kita masuk memanah. Ada satu, okey, kita pergi dekat slide sebelumnya. Okey. Ni hadis. Okey, sabar. Kita cerita dulu satu cerita. Okey. Ada satu cerita ni. Nabi ni dia jalan. Lepas tu dia jumpa satu kelompok orang ni, sekelompok sahabat ni, dia sedang mengadakan pertandingan memanah. Okey, pertandingan yang waktu tu Nabi tak ada lah, Nabi lalu tapi nampak. Okey, waktu tu Nabi bagi dorongan untuk dorang. Dengan Nabi sabda, lemparkanlah panahmu, saya bersama kamu. Okey, sabda ni diriwayatkan oleh Bukhari. Okey. Okey, seterusnya hadis lain, Nabi bersabda, kamu haruslah memanah kerana memanah itu adalah sebaik-baik permainan. Riwayat Bazar dan Tabarani dengan sanad yang baik. Seterusnya, okey, kelonggaran dah ada. Nabi bagi untuk para sahabat ni berhibur, tapi Nabi juga menetapkan satu batas untuk tidak melampaui batas tersebut. Okey. Rasulullah memperingatkan para pemain agar tidak mengingatkan para sahabat agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak, binatang hidup sebagai sasaran latihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah terdahulu. Jadi kita tak boleh nak gunakan manah tu, kita nak try dekat haiwan, tak boleh. Lagi-lagi haiwan yang jinak. Okey. Abdullah bin Umar juga dia pernah lihat tau, sekelompok manusia sedang buat dia panah haiwan yang bernyawa lah, bukan bangkai, bukan apa. Lepas tu Ibn Umar tu pun cakap, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangatlah bahaya, janganlah kita dikategorikan sebagai orang yang dilaknat. Okey. Itu antara hadis-hadis yang berkenaan dengan memanah. Okey, kita baca dulu hadis yang terpapar pada slide ni. Okey, yang bermaksud, dan sedialah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar
iaitu memanah, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar memanah. Oh, ada 2 kali. Memang diulang. Okey, ketahui, dan yang seterusnya, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Okey. Riwayat Muslim 1917. Boleh semak. Okey, apa kebaikannya daripada memanah ni? Okey, ini yang telah dikajilah. Okey, memanah ni dia untuk pengetahuan, dia ajar kita untuk fokus kepada sasaran. Okey, kemudian memanah ni juga melatih kita untuk sentiasa tenang dalam pun walau keadaan tegang. Kalau kita pernah tarik anak busa tu memang ketat. Sampai tu kalau kilo dia lebih tinggi sampai boleh menggigil nak tarik tu. Kalau makin gigil, makin susah lah nak kena. Okey. Dan yang paling penting dalam memanah ni juga ialah mengajar kita untuk membuat keputusan yang terbaik untuk melepaskan anak panah tu dari busa. Ambil nafas dulu, tarik nafas, tarik anak panah. Bila masa yang kita rasa sesuai, kita lepas anak panah tu. Macam tu juga kita boleh guna dalam kehidupan kita. Bila masa yang sesuai, kita buat keputusan, kita buat. Kalau tak sesuai, jangan buat. Okey. Habis berkenaan dengan pandangan daripada sudut Islam. Okey. Selain daripada 4 ni, ada lagi antara hiburan yang Nabi buat. Antara dia berlari. Berlari, benda tu pun boleh menghiburkan. Ya, benda berlari pun boleh menghiburkan. Okey. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah bertanding dengan dia dengan saya dan saya menang. Kemudian berhenti. Lepas tu sehinggalah badan saya menjadi gemuk. Rasulullah bertanding lagi, ajak lagi Aisyah untuk berlari. Lepas tu main berlari. Lepas tu Nabi menang. Kemudian Nabi cakap, kemenangan ini untuk kemenangan itu. Okey, jadinya sebelum tu maknanya permainan maknanya diorang sama-sama seri. Sama-sama menang. Sama. Okey. Riwayat daripada Ahmad dan Abu Daud. Okey. Itu antara hadis yang berkenaan dengan selain daripada 4 tadi, iaitu berlari. Dan yang ketiga ialah yang seterusnya ialah main boneka, anak patung. Boneka lah, saya tak nak sebut anak patung tapi tak tahu lah. Tapi boneka. Okey, saya nak tetapkan pilihan saya boneka. Boneka. Okey. Okey, Aisyah berkata, saya pernah bermain mainan dengan boneka perempuan di rumah Rasulullah. Aisyah kan kecil kan. Okey, lepas tu waktu tu Aisyah main boneka tu dengan kawan-kawan perempuan dia. Lepas tu tiba-tiba tak kala Rasulullah dah sampai masuk, mereka yang lain tu semua tengah sembunyikan boneka tu. Lepas tu sebab ada Rasulullah. Tapi Rasulullah senang je melihat diorang main. Lepas tu diorang pun, kalau Rasulullah pun senang je tengok Aisyah main, Rasulullah biar diorang pun sama main balik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh semak. Okey. Itu antara bab kedua. Selesai bab kedua. Dah pukul 10. Okey. Kita pergi ke slide seterusnya, slide ke-11. Okey. Untuk info tambahan berkenaan dengan Islam, jabatan kita nak tengok garis panduan berkenaan dengan hiburan ni, kita boleh pergi dekat laman web yang telah yang Jakim buat. Lepas tu kita boleh semak dekat itu, kat tu dah ada ditetapkan landasan. Antaranya mungkin muzik, hiburan seperti muzik, tengok cerita,
apa yang mana dilandaskan. Kalau nak minta link saya boleh bagi, boleh DM. Saya akan bagi kalau nak. Okey, sedikit kata-kata. Ini bukan kata-kata saya, cuma saya ambil je. Okey, orang yang menunjukkan kebaikan yang anda lakukan itu ialah sahabat yang baik. Tetapi orang yang menunjukkan kesalahan yang anda lakukan itu adalah sahabat yang lebih baik. Okay. Okay, kita masuk ke tajuk ketiga, pandangan dari sudut sains. Okay, ni adalah cerita pasal kaji kes juga. Okay, jadi kes seterusnya. Okay, ini yang anda nampak ni ialah statistik penggunaan internet mengikut umur. Ini mengikut SKMM, Suruhanjaya Multimedia. Okey, kita nampak kat situ. Ini kajian daripada sebelum, maknanya sebelum 2020. Okey. Kalau nampak kat situ, lingkungan umur 13 hingga 17 tahun, 20% orang yang guna internet ni daripada lingkungan umur 13 hingga 17. Seterusnya lingkungan 35% daripada 18 hingga 24 tahun. Seterusnya 25 hingga 34 tahun, 29%. Dan seterusnya 10% daripada orang yang berumur 35 hingga ke 44%. Dan selebihnya umur 45 sampai ke atas 6%. Jadi banyak orang yang gunakan platform internet ni. Semestinya internet ni adalah hiburan juga, ada hiburan juga dalam internet ni. Kebanyakan ni yang guna ialah antara dia lingkungan umur 18 hingga 24 paling banyak. Yang kedua terbanyak ialah 25-35. Dalam lingkungan ni adanya lingkungan umur untuk remaja. Okey, kita pergi kat kajian seterusnya. Ini bukan kajian saya, cuma saya kongsikan kajian ni dekat anda. Okey, ini penggunaan internet setiap hari yang telah dikaji. Okey. 3% orang yang gunakan 1 jam ke bawah. Yang kedua terbanyak ialah 1 hingga ke 4 jam. Purata dia main 2%. Dan yang paling banyak dia main ialah 5 hingga ke 8 jam dalam masa 1 hari. Seterusnya 9 hingga ke 12 jam 1 hari dia main. Dia menggunakan internet, dia gunakan phone tu. Okey, seterusnya 13 hingga 18 jam. Dan lebih pada 10% menggunakan 18 jam lebih untuk menggunakan internet pada setiap hari. Okey. Beberapa fakta berkenaan dengan handphone. Okey. Masa. Yang pertama kita pergi kepada masa. Okey, kajian menunjukkan, yang mana kita boleh baca kat situ, masa seseorang menggunakan telefon pintar juga lebih kurang 6 jam dalam masa 1 hari. Okey. Antara seterusnya pula, handphone ni juga boleh menyebabkan kanser. Okey, antaranya pendedahan radiasi handphone meningkatkan risiko kanser otak apabila handphone diletakkan berhampiran kepala ketika tidur. Okey. Dekat handphone ni, dekat gadget ni kita ada macam cahaya biru. Cahaya biru tu yang kena pada tubuh badan manusia, yang kena pada cahaya mata. Akan bila teruk, dia akan boleh menghadapi risiko kanser lah. Seterusnya mata rosak. Tu cahaya biru yang keluar daripada telefon akan merosakkan retina dan boleh menyebabkan rabun. Bila kerap sangat, bila terlampau akan jadi macam itulah, mata rosak.
Okey, beberapa info tambahan yang saya tak dalam slide tapi saya nak cerita. Okey. Kajian menunjukkan di Malaysia peratus 80% remaja tidur, hampir 80% remaja tidur dengan telefon ada dekat sebelah. Mesti telefon ada dekat sebelah. Okey. Kajian seterusnya pula 45% remaja mendapatkan tidur yang tidak cukup, yang tak sepatutnya, yang tidur yang kurang daripada sepatutnya. 45% remaja. Ini kita ambil lingkungan remaja je sebab ni dalam tajuk kita. Okey, seterusnya pula teruk tak teruknya tak eloknya kurang tidur ni boleh memberikan, sebab dalam kalangan remaja ni memberikan kesan yang teruk seperti mudah marah, kemahiran bersosial yang akan terjejas dan menyebabkan yang seterusnya menyebabkan memori semakin lemah. Itu antara sebab daripada kekurangan tidur. Jadi jangan amalkan, jangan terlalu kerap sampai main game sampai malam sampai tak cukup tidur, besoknya ada kelas, jangan. Berpada-pada. Okey. Seterusnya lagi, hampir 91% remaja mempamerkan gambar mereka di sosial media. Hampir 91%. Okey. Tak ada apa pun tu sebenarnya, tapi untuk sekadar info. Bukan teruk pun benda tu. Okey, seterusnya 65% remaja perempuan yang merasakan selfie dapat menambah keyakinan diri. Okey, tu sekadar info, tak ada memberatkan mana-mana. Okey. Seterusnya, namun 53% merasakan foto mereka yang dibuat naik oleh rakan, boleh dibuat naik orang lain, membuatkan mereka berasa buruk, berasa teruk. Okey. Itu sekadar info tambahan dalam tajuk berkenaan sains. Ni berdasarkan kajian lah, bukan saya kaji. Okey, seterusnya. Okey, jadi daripada dua bab tadi, apa yang saya nak sampaikan, apa yang saya nak kongsikan ialah intipati dia ialah untuk kita ni bila berhibur mestilah ada penetapan untuk memastikan yang jelas yang mana halal, yang mana haram. Kalau kita tak tahu, ambil tahu. Okey, bila kita dah tahu, jangan melampaui batas. Tetapkan tu, jangan melampaui batas. Okey. Itu yang kalau boleh, kalau kau tak ingat semua, ingat dua ni pun dah cukup dah. Okey. Seterusnya 4.1. Ini ialah kelebihan berhibur. Dalam hiburan pun ada kelebihan dia juga. Okey. Antara kelebihan dia ialah kita boleh nampak kat sini ialah boleh melatih dalam menguruskan masa dengan tepat. Okey. Kita ni sebagai rata-rata yang dalam ni kebanyakannya ialah pelajar lah. Dengan kalau kita berhibur cara yang betul dan tidak melampaui batas, kita boleh tetapkan had kita. Okey. Sekarang masa untuk buat assignment. Lepas tu 30 minit untuk 30 minit untuk main game. Jangan melampaui. Kalau kata 30 minit untuk main game, jangan sampai 1 jam sampai tergendala apa yang sepatutnya dibuat tak dibuat. Okey. Sebenarnya juga kebaikan dia bila kita berdisiplin, bila kita berhibur dengan cara betul, dia dapat mendisiplinkan diri. Okey. Macam tadilah. Okey, cukup setengah jam main. Okey dah, cukup. Kalau katakanlah tak boleh, macam tiba-tiba terlajak 1 jam, kita belajar. Tak semestinya hari ni terus berubah. Baiki sikit-sikit, tak apalah hari ni malam sejam. Target kita setengah jam sekarang ni, kita cuba pula 50 minit. Lepas tu cuba pula 40 minit. Ikut pada had kita.
kita tetapkan. Kita sendiri yang tahu keperluan hiburan kita tu berapa, banyak mana. Okey, seterusnya, kalau yang lebih besar dapat mengeratkan hubungan. Macam mana ini kalau berdasarkan ini kalau mengikut yang lebih besar seperti macam mengeratkan hiburan seperti nyanyi lagu negaraku. Okey, contoh kat sini nyanyi lagu negaraku. Nyanyi lagu negaraku ni dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum tanpa mengira bangsa, agama, dan dapat menguatkan diri untuk merasai mencintai negara. Okey. Okey, yang seterusnya adalah memenuhi tuntutan fitrah. Okey, seperti mana yang pada awal tadilah. Hiburan ni ialah antaranya fitrah untuk manusia. Okey, seterusnya kita pergi ke tajuk seterusnya ialah poin 2, keburukan hiburan. Okey, ini bukan keburukan hiburan, keburukan hiburan secara berlebihan. Okey, secara berlebihan. Okey, apa yang ada dalam slide antaranya ialah perkara-perkara yang memudaratkan kesan daripada hiburan yang melampau tadi. Okey. Yang pertama daripada sebelah kiri ialah menyebabkan pekerjaan lain terketangguh, macam mana yang kebaikan tadi bersangkut paut dengan keburukan. Bila kita dah melampau sangat, kita main game, kita tengok cerita movie ke Korea ke, dengar lagu ke, sampai lewat malam, sepatutnya esok kita ada kelas 8.30 tapi kita pukul 3, pukul 4 tak tidur lagi. Bahaya kurang bila tak cukup tidur, macam saya kongsi tadi. Okay. Seterusnya ialah kerosakan akhlak. Ini daripada pandangan yang jauh, yang mana kita memang kena ambil, kena tengok, kena fikir apa, bila jauh sangat apa akan jadi. Okey, dia boleh merosakkan, boleh meruntuhkan akhlak. Okey. Okey, keruntuhan akhlak yang dia ada dua menurut disiplin. Ini daripada kategori kita lah. Dia adalah salah satunya ialah perbuatan salah laku dan jenayah berat. Apa yang dikatakan yang pertama, kemerosotan disiplin ni, akhlak dah teruk dah ni. Yang pertama ni berat, seperti mencuri, penyalahgunaan dadah, merogol, pergi kelab. Kita agama Islam dan benda tu sangatlah dilarang. Ini antara yang pertama, dah rosak habis dah ni. Dan yang kedua adalah perbuatan salah laku yang melibatkan kesalahan ringan. Okey, kesalahan ringan untuk kategori remaja yang masih sekolah, yang dekat EU ke, sekolah menengah ke, adalah yang kedua ialah salah laku ringan seperti ponteng kelas, ponteng sekolah terus. Tak masuk kelas, main tadilah. Mula kita main game, kita tengok drama Korea sampai lewat malam. Lepas tu esoknya tak masuk kelas. Dah berlakunya kesalahan ringan yang menunjukkan kita merosakkan, yang berlakunya kemerosotan disiplin. Jadi kena ada batas-batas dia. Okay. Yang mana benda tu juga menjadikan diri kita ni semakin lalai. Bila terlalu melampaui batas, melampau dalam berhibur, kita akan lalai. Benda tu sangatlah bahaya. Sehingga lalai daripada kerja sebenar, objektif kita sebenar, kemudian jauh dan makin jauh lagi daripada Allah. Okey, seterusnya ialah menjejaskan kesihatan tubuh pada manusia. Macam mana kita tahu tadi, boleh menyebabkan risiko kanser, boleh menyebabkan sakit mata. Antara faktor lain yang menyebabkan kita boleh terjerumusnya kepada ni juga, hiburan yang melampau adalah antaranya
dengan pemilihan kawan. Makin besar kita, makin banyak kawan. Ada juga yang kata makin besar kita, makin sikit kawan. Okey. Dalam remaja ni, kebanyakan remaja lebih gemar berkongsi dengan rakan sebaya. Okey. Dia rasa sebab apa? Sebab dia rasa kawan ni dekat dengan dia. Kawan ni ada dengan dia. Kawan ni faham dia. Tapi itulah silapnya bila kita ni salah pilih kawan. Buruk padah dia. Yang mana sedia tahu berdasarkan berita-berita keluar sehingga berlakunya perkara-perkara negatif seperti dadah, arak dan sebagainya. Okey. Masalah-masalah ni dalam kalangan remaja ni berlaku, antara sebabnya ialah bila berada jauh dengan keluarga, lepas tu kurang dapat perhatian daripada orang terdekat seperti keluarga tadilah. Jadi kita sedar benda tu, kita tahu benda tu, jadi kita kena haidkan, kita kena jaga diri kita elok. Tambah ilmu-ilmu apa-apa untuk membatasi kita, tetapkan disiplin ke diri kita. Tak boleh, kita kena cuba juga, usaha juga. Inilah kata dikatakan jihad. Okey, antara juga hiburan, antara perkara yang boleh, apa yang akan jadi bila melampau sangat adalah berzina. Jauh begini berzina, kat depan lagi. Okey. Apa yang tak lari daripada sekarang ialah berkenalan antara berlainan jantina yang sudah menjadi antara ini juga dijadikan salah satu hiburan pada zaman sekarang, pada zaman kini. Okey. Seperti budaya couple yang berleluasa dengan alasan menghilangkan rasa sunyi. Dia rasa penat kerja, lepas tu belajar semua banyak assignment, lepas tu dengan couple ada teman-teman sebagainya. Lepas tu bila dah teruk sangat, dah percaya sangat, membawa kepada zina, na'udzubillah misalnya. Okey. Dan bila berlakunya zina, berlakulah seperti mana yang kita nampak dekat media sosial sekarang, kes pembuangan bayi yang semakin membimbangkan. Okey, itu sekadar teman. Okey, seterusnya berkenaan dengan lahirnya golongan hedonism. Okey. Hedonism, apa benda hedonism ni? Okey, slide seterusnya. Okey. Hedonism ni yang mana boleh baca. Okey, saya akan ceritakan lagi hedonism. Hedonism ni ada kaitan ke dengan remaja dan ada kaitan ke dengan hiburan? Ya, ada. Hedonism ni ialah pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Ini hedonism. Ya. Okey, sambung balik hedonism tadi. Okey. Macam kita nampak kat slide tu, mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Okey. Siapa dia tak nak senang kat hidup? Okey, ini sebab dia melampaui tau. Okey, saya akan cerita lagi dalam hedonism ni. Okey, golongan hedonism ni dia ambil kira untuk melakukan tindakan yang memberikan keseronokan yang pada masa sekarang dengan pada masa akan datang. Dua-dua. Dia tak nak hidup susah. Dia tak nak rasa susah. Tak nak rasa kecewa. Tak nak rasa sedih. Dia nak senang. Jadi inilah antara nak kenal hedonism bila kita dah berada di situ. Jangan. Okey, apa matlamat utama golongan ni? Kita tak tahu. Bukan kita. Okey, matlamat aku jadi golongan ni, aku nak ni sekian.
bila bila kita tahu hedonism ni apa dia punya matlamat dia, jadi mungkin adakah kita itu matlamat kita, jangan rasa benda tu ada dekat kita. Okey, matlamat utama golongan ni adalah untuk meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan, mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti sakit, sedih, kecewa tadilah. Okey. Macam tadi dia nak rasa pengalaman macam mana berjudi, seronoknya dapat duit, macam mana berzina, macam mana na'udzubillah dan sebagainya lah. Okey. Yang lebih teruk lagi hedonism ni, apabila golongan ini lebih mengikut nafsu dengan cuba mencari kepuasan dengan melakukan apa-apa jua hiburan tanpa memikirkan larangan agama dan adat. Dengan dipandang serong oleh masyarakatnya, bila kita tahu orang tu isap gam ke, seronok berkhayal sana sini, dia nak cari kepuasan sampai lupa ada batas yang telah ditetapkan. Inilah hedonism. Okey, seterusnya kita dah hampir ke penghujung rancangan. Okey, seterusnya ini saya bawa analogi untuk kita dalam bab hiburan ni. Okey, air. Apa kena mengenai air sekarang ni? Okey, kalau kita nampak dekat gambar kotak belah kiri ni, ada 2 air jernih, ada 4 air tak jernih. Okey, 2 daripada 6 yang bermakna sedikit baiknya, lebih hiburnya. Yang sebelah kanan ni pula ialah ada 5 titik air jernih, 1 titik air tak jernih. Lebih baiknya, sedikit hiburnya. Inilah yang selalu, kenapa orang selalu sangat nak marah kita, mak bapak kita. Wah, awak ni selalunya lah dengar lagu pelik-pelik ni, selalunya lah main game. Inilah sebab dia. Sebab kita ni tak berpada, tak balance. Kita belajar entah mana-mana, keyboard nak lebih-lebih. Lain lah kalau kita belajar kita dah pulun, bila habis final exam, kita baru enjoy puas-puas. Waktu sebelum tu nak hibur-hibur, tapi jangan melampaui. Inilah yang kita tak nak, inilah mak bapak kita, mak ayah kita tak nak ni. Duduk dekat rumah sampai tak ada masa untuk diorang ni nak adakan masa bersama dengan keluarga. Tak ada langsung nak tolong basuh pinggan, tak ada langsung nak tolong sedia kain ke. Lelaki, kalau anak lelaki pun tak semestinya tak boleh buat benda tu. Lagilah kena buat benda tu. Kenalah ringankan tanggungjawab kita ni, tanggungjawab ibu bapa. Memanglah jaga kita, tapi kita sebagai anak ni, inisiatif kita. Okey, habis kelas pukul 11. Jadi sebelum tu kalau kita sampai pukul 11 tu antara purata masa untuk masak, untuk makan. Jadi turun bawah tolong. Tak susah, tak suruh pemasak siakap 3 rasa, asam pedas ikan pari ke, tak ada. Tolong sekadar mampu, biar benda tu mendidik kita, mendisiplin kita, sekadar potong bawang ke, masak nasi ke, benda yang sangat simple. Benda yang boleh bayar sekali belajar dia dah boleh buat seterusnya. Itu okey. Jadi untuk fikirkanlah kita di kumpulan yang mana. Adakah yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Okey. Sedikit kata-kata lagi daripada Mutiara Kata. Dia beritahu mereka yang bahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang menyedari bahawa setiap masalah yang timbul akan bersamanya hikmah. Okey, kita dah hampir ke penghujung.
Yang kelima ialah, tajuk yang kelima ialah penyelesaian. Penyelesaian dia antara yang pertama melakukan dengan tujuan dan sebab yang baik. Kita nak rehat-rehatkan minda, nak tenang-tenang, pergi mandai terjun dengan family sebab penat dengan kerja-kerja dekat bandar. Lepas tu yang kedua ialah dengan mendapatkan didikan agama, dengan kita ni menerapkan nilai murni dalam diri kita, lagi dengan bergaul dengan orang-orang yang berilmu, berpengalaman, yang boleh ajar kita untuk jangan melampaui batas ni, untuk haidkan diri kita. Sentiasa kita dapat beringat yang kita ni ada batas, ada benda yang perlu kita jaga. Lepas tu yang ketiga, penyelesaian untuk masalah hiburan ni juga ialah merancang dalam penetapan had masa. Kita buat jadual kita kalau yang belajar tu print siap-siap, lepas tu buat jadual lain untuk jadual harian. Pagi, mandi, sembahyang subuh, duha, sebagainya. Lepas tu pusing-pusing. Lepas tu letak juga tolong tanggungjawab kita sebagai anak kat rumah pula. Tolong mak kat dapur, tolong ayah kat luar. Hari Minggu takkan sepenuh masa kita nak main game, semua masa kita nak menghadap Korea. Okey, tak boleh macam tu. Berpada-pada, biarlah balance, biarlah sama rata. Yang keempat ialah pemilihan kawan tadilah. Bila teruk pilih kawan, bila tak ada kawan yang ingatkan, jadi makin jauhlah kita. Jadi benda ni semua berdasarkan atas diri kita. Kita dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dengar benda malam ni. Bila kita tak sedar lagi, kita tak haidkan lagi benda ni, teruklah kita. Okey. Jadi seterusnya, saya ada video yang apa-apa yang saya cerita-cerita tadi ada juga dalam video ni. Mungkin ada yang setengah boleh ambil ilmu tu dengan membaca. Ada yang boleh dengan mendengar sebab saya cerita banyak. Ada yang ketiga dengan melihat. Mungkin dia tak boleh membaca, tak boleh dengar, dia kena tengok video. Okay, saya bawa juga video kali ni. Saya akan tolong sedaya mana saya mampu. Okay, seterusnya. Ini video dia. Yang sebelah kanan adalah perwatakan yang bagus lah. Yang sebelah kiri ada sebaliknya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Benda yang sama.
Okey, itu adalah video tadi. Jadi ikutkan video ni, yang mana kita nak pilih? Kita yang buat pilihan. Macam tadi tu orang tu benda sama je dia buat. Kita buat benda sama je. Adik ni belajar juga, ni pun belajar juga. Tapi ni bila dia, belah kanan dia tak siap kerja lagi, dia tak pergi pun lagi lepak dengan kawan-kawan dia. Yang ni tak siap kerja tapi dia pergi lepak. Tapi balik pada batu yang sama. Lepas tu bila waktu kerja tadi, yang belah kiri dia main Facebook, yang belah kanan dia buat kerja dia. Dia pilih-pilih makanan yang macam mana, yang bila dia hibur tu dia berhibur dengan apa. Yang belah kanan tadi dia waktu dia balik dia main gym, yang belah kiri dia tengok movie. Benda tu kita yang pilih, kita yang tetapkan. Jadi seterusnya, akhir sekali daripada mutiara kata, secara semula jadi semua manusia itu sama, tetapi pelajaran dan ilmulah yang menjadikan mereka cukup berbeza. Okey, sebelum saya habis, saya awal dah pantun, mesti akhir pun kena pantun juga. Sebelum pantun tu, inilah. Jadi sebagai kita umat Islam ni, kita bila kita dah tahu, kita salinglah memperingati kawan-kawan kita apa had hiburan ni. Kita juga kena ingat hiburan ni sebab Allah, bukan hiburan semata-mata. Saya rasa tak ada apa dah aku nak cakap. Jam pun dah 10.30. Okay, jadi okay, pantun dia berbunyi dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Okay, jadi terima kasih atas tumpuan yang telah anda berikan sepanjang perkongsian saya. Okay, antara sumber-sumber yang tadilah. Dan untuk yang mana nak tahu daripada mana sumber saya dapat, saya akan kongsikan, saya akan forward semua link-link, semua bahan-bahan yang saya cari, saya kongsikan dekat yang mana minta lah, yang mana nak tahu betul ke data reka. Jadi saya akan kongsikan. Saya dah sediakan dah. Dah prepare siap-siap untuk kalau orang minta. Okey. Jadi sekadar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Saudara Zul atas perkongsiannya tadi. Macam apa yang dikongsikan tadi, setiap orang adalah setiap manusia dalam dunia ni adalah sama.
hanya ilmu dan pengetahuan saja yang membezakan kita semua. Dengan ilmu yang dikongsikan kepada kita pada malam ini, maka sama-sama kita amal dan kongsikan kepada orang lain. Mana yang sebelum ni selalu tidur lewat, sampai bangun subuh pun lewat ataupun tak bangun langsung subuh, kita slow-slow perbaiki diri dan amalkan apa yang telah dikongsikan oleh saudara Zul tadi dalam kehidupan kita mulai esok. Letakkan niat dalam hati, kita nak jadi orang yang lebih baik dan ingatlah yang kita punya dunia ni sebenarnya bukan tempat untuk berhibur. Jadi dengan itu Ana nak buka ruang soalan jika ada yang mahu bertanya kepada kita punya panel berkenaan dengan tajuk. Ada tak? Sekejap, boleh Maklim tanya ke? Boleh, silakan. Okey, pertama sekali boleh jelas tak suara Maklim? Jelas. Okey, baik, terima kasih. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Hajarah selaku pengerusi majlis malam ni. Dan yang keduanya terima kasih juga kepada saudara Zulah di atas penyampaian perkongsian berkaitan hiburan. Yang mana Maklim rasa ialah detail lah dengan dia punya kita kata kajian, info-info bahan dan sebagainya lah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya banyak soalan Maklim nak tanya kan, tapi masa pun mencemburui kita. Maklim nak share sikit je. Kemudian Maklim akan proceed kepada dua soalan. Dua soalan ni sama ada Zul nak jawab ke Hajar nak jawab atau siapa-siapa pun boleh lah. Okey. Ada satu kata-kata lah yang Maklim jumpa, Maklim reka sendiri dan sebagainya. Hiburan yang berteraskan kepada keduniaan hanya memberikan kepuasan kepada nafsu, kan? Tetapi hiburan yang menjurus kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala confirm dia akan memberi ketenangan kepada hati dan jiwa kita lah. Okey, bila sebut tentang hiburan ni, Maklim teringat satu perkongsian daripada Profesor Dr. Syauqi Osman, iaitu profesor daripada UPM, yang mana dia kata antara tanda kiamat adalah anak itu menjadi tuan, adapun ibu itu menjadi hamba, berbalik. Tapi mungkin ada orang yang respon balik, apa kaitan dengan hiburan? Kan Maklim? So kaitannya adalah apabila kalau kita lihat sekarang ni lah, mungkin kita spesifik kepada generasi Z, kan? Generasi Z, Maklim generasi Y. Kamu semua Maklim kira generasi Z lah, kan? Okey, generasi Z hari ni kita lihat mereka memanglah lebih banyak terpengaruh dengan media sosial, sehingga ada satu masa menyebabkan mereka terlalu ketagih dengan hiburan sehingga menyebabkan mereka tidak hirau dengan segala kerja-kerja yang ada di rumah, kan? Yang hanya membuat kerja sebagai contohnya membasuh pinggang, membasuh baju, mengelap lantai, menyapu di halaman rumah, hanyalah seorang ibu semata-mata ataupun seorang ayah. Adapun anak hanya di mana? Di atas kerusi sofa sambil menggoyangkan kaki dengan menghadap iPhone 13. Kalau mampu belilah. Kan? Dan so kita boleh anggap situasi berikut merupakan satu tanda kiamat sebenarnya. Kan? Sebab itu Maklim nak nasihat kepada semualah, termasuk diri Maklim, agar kita berhati-hatilah dengan media sosial yang kita pilih ini. Okey, baik. Itu sekadar Maklim nak share lah. Okey, apa yang Maklim nak tanya ni ada dua soalan sajalah. Kalau ikut lebih daripada 10 soalan ada kat Maklim ni. Tapi Maklim nampak dah Hajar dah, mungkin lepas ni dia kata, Maklim, jangan buat macam dulu-dulu Maklim. Kan? Okey, dua soalan. Soalan yang pertama adalah
Zul atau siapa sahaja boleh tak bagi tahu mengapa generasi hari ini khususnya generasi Z memilih hiburan yang bersifat kita kata media sosial hari ni lah. Contohnya TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook dan pelbagai lagi lah. Itu yang pertama. Kenapa mereka memilih medium ini? Kan? Mereka medium ini untuk berhibur secara tak kisahlah sama ada secara ekstrim, biasa-biasa atau kurang. Tetapi kenapa mereka memilih perkara inilah. Okay, dan yang kedua adalah kita tidak ingin mencari salah ibu, salah diri sendiri atau salah dan sebagainya. Cuma bagaimana kita boleh melihat hiburan yang melampau ini sebagai satu masalah yang perlu diatasi secara bersama-sama. Boleh faham tak ni Hajar dengan Zul? Nanti mungkin Hajar boleh ringkaskan sama ada Zul nak respon atau siapa sahajalah. Jadi itu sahaja Muallim, serah kembali kepada pengurusi majlis lah. Terima kasih. Terima kasih Muallim atas soalan yang diajukan. Zul boleh kita dahulukan jawapan daripada panel kita yang berkongsi berkenaan dengan tajuk. Silakan Zul. Berat soalan ni. Kena malah saya hari ni. Okey. Saya pun tak adalah main sangat dan saya pun mungkin saya juga dikategorikan dengan generasi sekarang, generasi yang terjebak dengan media sosial ni lah. Kenapa kita pilih hiburan macam tu sebab benda tu dah benda tu ni jawapan saya kan. Jadi saya lah bagi jawapan. Kalau salah tu tak ada jawapan salah rasanya. Ini pendapat saya. Okey. Mungkin sebab dah terbiasa dengan keadaan dia. Kita belajar pun belajar online. Lepas tu benda tu dah ada dekat dengan kita. Jadi benda tu halang-halang. Celup perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Sambil menyelam minum air. Macam tu kan. Kita pun main. Jadi benda tu yang paling dekat dengan kita. Benda tu yang paling banyak tak ada halangan kali. Orang pun tak tahu kita buat apa. Mak ayah kita pun tak tahu. Jadi benda ni lah yang paling menguji kita untuk kita pilih, yang kita pilih. Jadi kebanyakannya memilih untuk berhibur secara ni sebab tak ada pantauan. Hak kita je. Lepas tu tak ada batasan. Bila andai kata ada, contoh kita video TikTok, tiba-tiba ada video gelek, atas diri kita nak slide ke tak nak. Jadi tak ada orang pandang, tak ada orang tahu, mak ayah kita ada, kita tengok. Jadi satu, dia ada benda buruk, ada benda baik. Dan benda baik dia pula kebanyakan daripada orang-orang, tak semua dalam atau dunia ni jahat kan. Jadi ada juga orang yang baik, gunakan platform-platform seperti macam ni, TikTok dan sebagainya untuk berkongsi ilmu. Jadi benda tu sangat perlu dimanfaatkan. Baik video sekadar 3 saat, 1 minit kita dah dapat info baru. Jadi benda tu ada baik ada buruk. Jadi kenapa memilih tu, itulah jawapan saya tadi. Harapnya dapat memberi jawapan lah. Okey, lepas tu yang lain tu kalau minta jawapan kedua memang saya tak ada dah. Okey. Terima kasih Zul atas jawapan yang diberikan. Muallim, soalan kedua tadi apa ya? Soalan kedua, dua lebih kurang macam ni lah. Bagaimana kita nak pandang masalah yang berlaku berkenaan hiburan? Adakah kita perlu salahkan ibu bapa atau kita perlu salahkan kepada diri sendiri? Atau kita nak salah kepada masyarakat? Atau kita nak salah kepada kewujudan media sosial itu sendiri? Macam tu. Macam mana kita nak pandang benda tu?
Bagi pendapat saya je lah kan, media sosial ni, kewujudan media sosial ni tidak boleh dipersalahkan sebab dia sendiri ada kebaikan dan ada keburukan. Setiap benda yang ada kebaikan dan ada keburukan bergantung kepada pengguna tu sendiri. Sama ada ke arah sama ada nak digunakan ke arah kebaikan ataupun keburukan kan. Macam mana benda ni boleh terjadi, kita nak salahkan, tak boleh nak totally salahkan sesuatu pihak. Kadang-kadang ada certain situasi yang di mana disebabkan pendedahan kepada individu ataupun kepada mula daripada kecil kan, kita ni terikut dengan sesuatu benda tu disebabkan terdidik dari kecil ataupun terdidik daripada awal-awal usia. Jadi mungkin disebabkan pendedahan yang salah terhadap individu ataupun masyarakat tu sendiri menjadi punca ketagihan kepada hiburan secara online ataupun secara media sosial tadi kan maklum kata tu. Contoh macam sekarang kan zaman moden, pendedahan kepada gadget tu terlalu besar, terlalu berleluasa. Jadi tak mustahil untuk seseorang individu tu terikat dengan tak mustahil untuk dia terikat dengan penggunaan gadget secara secara berkala. Kita boleh bandingkan dengan masyarakat zaman dulu yang mana gadget pun tak banyak lagi dibangunkan, kita panggil moden pun tak moden sangat, tak semoden hari ini. Pendedahan diorang punya kehidupan didedahkan dengan aktiviti luar macam bermain di parit, main bola sepak di padang, main batu seremban dekat main satu benda yang fizikal secara realiti. Jadi benda tu menyebabkan dia punya dia punya pengaruh terhadap benda-benda yang macam mana nak cakap, macam ni lah, pengaruh kita terhadap suatu benda tu disebabkan pendedahan yang kita alami. Macam kalau terdedah dengan benda yang alami, benda tu akan efek diri kita. Contoh kalau terdedah dengan benda yang gadget-gadget semua ni, itulah yang menyebabkan kita ketagihan. Zaman sekarang pun macam ada je certain pihak macam orang yang tak berkemampuan. Diorang tak terdedah dengan gadget-gadget macam kita ni kan. Jadi diorang still diorang boleh dikatakan tak terlibat dalam isu ketagihan media sosial. Sebab diorang tak didedahkan dengan benda tu. Jadi benda yang menyebabkan ketagihan media sosial atau ketagihan hiburan online ni adalah disebabkan oleh pendedahan itu sendiri. Dapat tak Malim? Itu jawapan daripada saya lah, pendapat saya. Dapat. Terima kasih Hajar dan Zul. Terima kasih Malim. Ada lagi ke soalan daripada orang lain? Okey, kalau tak ada masa pun. Assalamualaikum, dengar tak? Dengar. Okey, tadi ada cakap pasal apa yang salah satu hiburan tu kan macam yang memanah tu, Nabi Muhammad macam tak bagi kita memanah ke makhluk hidup. So macam mana pula dengan macam hobi memancing? So basically orang memancing and dia dah dapat ikan, dah ambil gambar dan dia lepaskan balik ikan tu. Ikan tu memang hidup. Dia memang akan hidup bila kita lepaskan. Tapi sebabkan kita angkat dia ke darat dan kita lepaskan dia balik, dia macam menjejaskan jugalah ikan tu kan. So adakah hiburan macam boleh dikatakan aktiviti tu literally dia menzalimi ikan tu. So hobi memancing tu dalam, kalau tengok pendapat Islam macam mana? Faham tak soalan dia macam mana? Tu je soalan dia. Silakan panel yang berkongsi. Ini berkenaan hukum, saya tidaklah mahir dan saya tidaklah berada dalam bidang tu. Jadi saya tak berani nak jawab di luar ilmu saya, di luar pengetahuan saya. Mungkin ada yang lebih
mahir untuk cerita bab hukum macam ni. Saya pernah cuma waktu tu patutlah saya pernah ternampak tau title pasal mancing ikan ni, lupa-lupanya saya tak baca waktu tu. Saya slide je. Lupa-lupanya dia tak ada kan, hari ni ada orang tanya. Minta maaf lah, itu memang salah saya. Okey. Kita bagi Muallim ke jawab. Okey. Minta maaf. Ada ke yang nak berikan pandangan dia berkenaan dengan soalan yang diajukan? Kalau tak ada, kita simpan dulu kot. Boleh tak Zul? Kita simpan dulu soalan tu. Zul boleh. Siapa-siapa yang ni nanti kita dah dapat jawapan, kita boleh share dalam grup Telegram yang kita semua berkumpul kat situ tu. Kena ingatlah siapa nama dia nanti untuk bagi balik jawapan tu kan. Okay, ada soalan lain ke? Okay, Ana harap tak ada dah, Ana assume tak ada lah sebab kita pun dah agak masa pun sudah menceburui kita. Kita tutup kita punya majlis malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Amin. Boleh ke kita tangkap gambar sekejap? Boleh? Tak apa. Boleh, Dah tutup kamera lah. Buka balik. Buka kamera. Baru tutup Ali kamera. tunjuk muka. bukan Kau nampak kopiah. dahi. Apa kamera ni? Sekejap ya. Okay, sekejap. 1, 2, 3. Okay. Cheese. Lambatlah Rahim. Jari ya, sikit-sikit. Baik. Tak ada piece ke? Okay, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu datang daripada diri kami sendiri, daripada pihak kami sendiri. Terima kasih atas penyertaan pada malam ni. Mana-mana yang beri komitmen yang baik, yang buka kamera, yang respon. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi pada Usra Alumni Meeting sesi seterusnya. Dengan itu pihak kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Alim. Apa khabar Alim? Mana sihat? Man, ambil gambar Man. Muka Ishraf tu ambil gambar Man. Asal Tu nampak macam muka kau tu. Oi, muka aku lain tu. Kau tu. Nampak tu muka kau muka dia ke? Kata kembar. Dia buat plastik ke? Plastik. Ishraf pergi Korea. Dia buat jualan. Ishraf pergi Plastik. Korea ke apa? Plastik PN tepi. Dagu tajam tu. Dia buat jualan. Nyel, buka je lah kameranya. Nak tengok tadi Nyel. Hai. Korea.
Bahaya betul lah dia ni. Untuk pengetahuan semua masih direkod Behave please. Tak apa.